Tuan Wong Kah Wo Taiping. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan Taiping nombor 1. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya yang berhormat Taiping. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Semenanjung Malaysia sentiasa cakna dalam membantu pengusaha zoo dan pameran tetap di Semenanjung Malaysia termasuk Zoo Negara dan Zoo Taiping and Night Safari untuk menjaga kebajikan hidupan liar. Setiap zoo dan pameran tetap hendaklah mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022. Zoo Negara dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh sebuah badan bukan kerajaan iaitu Persatuan Zoological Malaysia, Malaysian Zoological Society. Dalam tempoh 2018 sehingga 2022, Zoo Negara telah menerima bantuan sebanyak 9.86 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Dari jumlah ini, sebanyak 8.5 juta ringgit disediakan oleh Kementerian Kewangan untuk membantu kos pengoperasian, manakala 1.36 juta ringgit bagi menampung kos makanan hidupan liar, pengurusan husbandry dan ubat-ubatan menerusi bantuan dana prihatin kebajikan hidupan liar di bawah inisiatif kumpulan wang COVID-19. Zoo Taiping and Night Safari pula dimiliki dan diuruskan oleh Majlis Perbandaran Taiping. Dalam tempoh yang sama, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan berjumlah 4.8 juta ringgit dan daripada jumlah ini sebanyak 3.8 juta adalah untuk menaik taraf fasiliti zoo dan 1 juta bagi pengurusan dan kebajikan hidupan liar di bawah bantuan dana prihatin kebajikan hidupan liar di bawah inisiatif kumpulan wang COVID-19. Kalau kita menilai rekod kehadiran pelancong antara 2018 sehingga 2022, Zoo Negara mencatat kehadiran sebanyak 1.513 juta orang pelancong, manakala Zoo Taiping and Night Safari mencatat 3.074 juta orang pelancong. Sekian, terima kasih. Sila Taiping. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Dan kita sekian maklum bahawa kedua-dua Zoo Taiping dan juga Zoo Negara telah pun menghadapi masalah sebelum ini akibat daripada COVID. Dan secara spesifiknya bagi saya, sudah sampailah masa kerajaan untuk membantu khasnya Zoo Taiping untuk diberikan tenaga semula dan bangkit semula. Dan soalan saya adalah, pada tahun depan adalah ulang tahun ke-150 Bandar Warisan Sejarah Taiping. Dan apakah usaha-usaha yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menaik tarafkan Zoo Taiping supaya ia akan tetap mempunyai daya saing dan juga memberikan sesuatu mutu ataupun prestasi yang tinggi kepada pelancong-pelancong. Dan itu termasuk berkenaan dengan naik taraf, kurungan dan pameran binatang dan sebagainya. Sila Menteri. Yang berhormat Taiping, sebenarnya pihak kerajaan kita mengiktiraf pencapaian yang telah dicapai oleh Zoo Taiping. Malah kalau kita lihat mungkin sebab Night Safari, saya sebagai contoh, Zoo Taiping telah menarik pelawat yang lebih ramai daripada Zoo Negara. Dan Zoo Negara juga mungkin sebab lokasi dia di tengah-tengah bandar, ada beberapa kekangan untuk menarik pelawat. Jadi atas sebab itu sebenarnya kita melihat rekod yang ditunjukkan oleh Zoo Taiping sebagai satu rekod yang baik, dan daripada kita ada secara keseluruhan ada 36 permit yang telah diberikan kepada zoo dan pameran tetap di seluruh negara, dan fungsi bagi peringkat NRECC ialah fungsi utama zoo ialah sebagai menyokong aktiviti konservasi, sebagai hub pendidikan dan kesedaran awam, sebagai ruang rekreasi rakyat, sebagai hub penyelidikan dan pembelajaran dan sebagai pusat latihan kepakaran bidang khusus.
Sebagaimana disebut di peringkat awal jawapan pertama saya tadi, Zoo Taiping ini dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan di sana, Majlis Perbandaran Taiping, tetapi kerajaan akan lihat bagaimana kita dapat terus menyokong inisiatif yang diambil oleh pihak Majlis Perbandaran Taiping untuk memastikan Zoo Taiping and Night Safari ini terus menjadi satu tumpuan pelancongan di peringkat bukan sahaja di peringkat negara, malah di peringkat antarabangsa. Yang itu kita akan bincang secara lebih lanjut dengan pihak zoo untuk melihat keperluan mereka. Terima kasih. Saya jemput Kuala Kerau. Terima kasih Datuk Ketua. Tadi disebut oleh Menteri tentang kegagalan zoo negara untuk menarik berbanding dengan Zoo Taiping. So soalan pertama, apakah ada cadangan untuk memindahkan tapak zoo negara itu? Dan yang kedua, bagaimanakah pungutan tiket daripada zoo negara? Apakah memberi keuntungan ataupun sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya nak tekankan bahawa pengendalian zoo-zoo ini ialah di peringkat swasta ataupun di peringkat NGO seperti zoo negara di bawah Malaysian Zoological Society. Sebelum ini ada cadangan untuk memindahkan zoo negara. Zoo negara ni seingat saya daripada zaman P. Ramlee lagi. Dah ada zoo negara dan di sekeliling itu dah naik maju berkembang pesat kawasan Taman Melewati, kawasan Kemensah dan sebagainya. Jadi pernah ada cadangan sebelum ini untuk dipindahkan ke kawasan Janda Baik dan juga ada cadangan untuk dipindahkan ke Bagan Lalang. Tetapi setakat ini cadangan itu belum lagi direalisasikan dan zoo negara masih lagi kekal di lokasi tersebut. Tentang soal pungutan tiket dan sebagainya itu saya saya akan beri secara bertulis, tetapi kita tidak kawal, kita serahkan kepada pihak zoo. Saya bagi contoh, kita ada panda yang dipinjamkan daripada kerajaan negara China. Ada satu tempoh dahulu di mana untuk melawat atau untuk menyaksikan panda ini diberi tiket yang berasingan. Sebab panda ni kos dia agak tinggi tetapi dia juga merupakan satu tarikan kepada pengunjung. So satu ialah general entry untuk tengok pameran haiwan-haiwan lain dan satu ialah untuk melihat panda. Tetapi timbul pula rungutan. Ramai yang hadir dia kata kenapa nak dibeza-bezakan. Maka sekarang disekalikan semula tiket tersebut. Jadi tapi secara spesifik tahap pungutan dan sebagainya saya akan beri secara bertulis kepada yang berhormat. Baik, terima kasih. Tak, kalau keras satu. Saya bergerak kepada